تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Tuan-tuan yang kira, hendaklah kita berdiam diri, jangan bercakap-cakap ketika khotib sedang membaca khutbah, kerana demikian itu akan menghilangkan pahala Jumaat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika yaumal Jum'ah ansit wa imamu yakhutub faqad a'ad." Rawahu Bukhari wal Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. Sadaqallahul Azim. Surat Al-Maidah ayat 93. Maksudnya, tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal yang soleh pada apa yang telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa dan beriman serta mengerjakan amal yang soleh. Kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Kemudian mereka tetap bertakwa dan berbuat kebajikan. Kerana Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Saya berpesan kepada diri saya sendiri serta muslimin yang hadir. Marilah bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar keimanan dan ketakwaan kita selari dengan ibadat yang kita laksanakan kepadanya. Janganlah kita mati, melainkan tetap dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kenikmatan yang paling utama dalam kehidupan, sebaliknya jarang disyukuri oleh kebanyakan manusia, ialah nikmat kesihatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Nikmat kesihatan ini sangat berharga, kerana apa yang kita miliki di dunia ini tidak akan dapat kita nikmati jika kita tidak sihat. Oleh itu, peliharalah nikmat ini dengan kita mensyukuri dan menggunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan umatnya agar memanfaatkan 5 peluang kesempatan yang diberikan sebelum datang 5 kesempitan yang lain. Kesempatan yang ada ialah peluang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqtanim hamsan qabla hamsin, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faragaka qabla su'lika, wa hayataka qabla mautika." Maksudnya, gunakanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, kesihatanmu sebelum sakitmu, waktu lapangmu sebelum datang waktu sibukmu, masa kayamu sebelum tiba masa kefakiranmu, dan masa hidupmu sebelum tibanya kematian. Riwayat Al-Hakim. Sidang jemaah sekalian, nikmat kesihatan itu bukanlah satu barang yang mewah, namun ianya akan menjadi sangat mahal apabila kita mensia-siakannya hingga sakit menimpa diri. Ramai yang sanggup membelanjakan puluhan ribu ringgit demi mengubati penyakit yang menimpa kerana lalai dan tidak mahu menjaga kesihatan diri. Ketika itu barulah disedari bahawa nikmat kesihatan mahal harganya. Namun sikap manusia yang suka mensia-siakan dan mengabaikan nikmat yang diberi secara percuma akhirnya membawa penyesalan di penghujungnya. Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." 2 kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesihatan dan waktu lapang. Riwayat Al-Bukhari. Sidang Jumaat yang dikasihi, menjaga kesihatan adalah tanggungjawab yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas hamba-Nya. Oleh itu kita wajib menjaga kesihatan dan tubuh badan kita dari dicemari oleh kerosakan-kerosakan yang membinasakan diri dan akal fikiran. Oleh kerana Islam sangat mementingkan kesihatan,
Maka Islam mengharamkan arak kerana ia memudaratkan kesihatan tubuh badan dan menghilangkan kewarasan akal fikiran hingga menyebabkan pelbagai kecelakaan yang menyakiti jasad manusia itu sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil hamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Maksudnya, sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab arak dan judi, dan mahu memalingkan kamu daripada mengingati Allah dan daripada mengerjakan sembahyang. Oleh itu, mahukah kamu berhenti daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan kotor itu, atau kamu masih berdegil? Demi menjaga kesihatan sejagat, Islam juga mengharamkan perbuatan-perbuatan keji dan kotor seperti zina dan liwat. Perbuatan keji dan kotor seumpama ini menyebabkan tersebarnya virus HIV yang menyerang sistem imunisasi badan dan menyebabkan seseorang mendapat AIDS. Semua ini boleh menyebabkan keruntuhan nilai dan etika di kalangan masyarakat yang memungkinkan timbulnya gejala kesihatan yang lain. Sidang jemaah yang dihormati, begitu juga dengan merokok. Ianya juga merosakkan kesihatan tubuh badan dan menyebabkan penyakit seperti kanser. Bahkan terdapat satu bahan beracun di dalam rokok yang disedut oleh perokok, iaitu nikotin. Maka tidak syak lagi, ia sangat berbahaya kepada kesihatan perokok dan orang di sekelilingnya. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 195. Maksudnya, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Merokok adalah pembaziran yang jelas, apatah lagi di saat kita berada di dalam kemelut ekonomi ini, kesannya yang dirasai di seluruh dunia. Maka inilah masanya untuk kita berhenti dari merokok yang tidak membawa sebarang manfaat dan faedah, namun banyak menunjukkan perilaku kita yang boros dan membazir. Sidang jemaah yang berbahagia, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebahasaan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, Muzakarah kali ke-37 pada 23 Mac 1995 telah memutuskan tabiat merokok itu adalah haram mengikut pandangan Islam. Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah berpegang kepada fatwa merokok adalah haram. Memang juga ingin menyokong usaha Kementerian Kesihatan Malaysia yang membawa rang Undang-Undang Kawalan Produk Tembakau dan Merokok 2022 yang bertujuan melindungi generasi muda daripada terjebak dengan tabiat merokok, selain mengurangkan kematian akibat penyakit yang berkaitan dengan amalan merokok. Sidang jemaah sekalian, sebelum mengakhiri khutbah hari ini, memang ini juga ingin menarik perhatian sidang jemaah sekalian berkaitan peri pentingnya menjaga diri dan keluarga terhadap kesihatan mental. Selaras dengan kemajuan negara kita yang kini berkembang, masalah kesihatan mental dan penyakit mental telah menjadi semakin bertambah dan terdapat peningkatan dari tahun ke tahun. Didapati peningkatan yang ketara yang berpunca daripada tahap kesihatan mental yang lemah. Oleh itu, adalah penting untuk rakyat Malaysia menyedari tentang pentingnya kesedaran terhadap penyakit mental, kepentingan memelihara tahap kesihatan mental yang baik dan mengenal pasti gejala-gejala masalah kesihatan mental yang memerlukan pemerhatian dan rawatan dengan sewajarnya. Dalam menjaga kesihatan mental dan fizikal, member jemaah kali ini menyarankan agar kita melaksanakan beberapa perkara, antaranya: pertama, berkongsi kebimbangan dan masalah dengan orang lain. Kita mungkin merasa lega selepas kita berkongsi masalah dengan seseorang. Kedua, bertanya kepada doktor tentang perkara-perkara yang kita tidak pasti tentang penyakit. Ketiga,
imbangi keperluan kehidupan dengan halangan akibat penyakit. Kenal pasti tahap kemampuan diri kita. Keempat, amalkan pemakanan yang seimbang dan sihat. Hilang selera makan akibat kemurungan boleh merumitkan kesihatan mental. Kelima, melakukan senaman sebagai aktiviti harian. Dan keenam, amalkan pengambilan ubat-ubatan mengikut nasihat doktor. Marilah sama-sama kita menjaga nikmat kesihatan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Perbanyakkanlah aktiviti fizikal seperti bersenam dan bersukan kerana dapat meningkatkan kesihatan tubuh badan serta minda. Tubuh sihat, minda segar akan menjadikan seseorang itu kuat dari segi fizikal dan mental. Oleh itu marilah kita mengingati dan mensyukuri nikmat kesihatan ini sebaik-baiknya dengan menggunakannya untuk beribadah dan melaksanakan aktiviti yang berfaedah dalam kehidupan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Shadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 152. Maksudnya, oleh itu ingatlah kamu kepadaku dengan mematuhi hukum dan undang-undangku supaya aku membalas kamu dengan kebaikan, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu kufur akan nikmatku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fadhal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-munqidhi min al-dhalalati wal jahala ila nuril haqqi wal imani wal huda wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum qudwatuna wa lahumul fadlu ala jami'il ummati ila yaumil qari'ah. Amma ba'd. Faya ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim fattaquhu la'allakum tuflihun. Ittaqullah min sima'in law yafdhulil habar wantahu amma nahakum anhu wa zajar. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. رضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم سلطان نبرليشا
Wali ahdihi duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Nabari Syah Ibn Sultan Salahuddin wa jami'al usratil malakiyah. Allahumma wafiqhum lissadad wa aslih bihimul ibad wal bilad waj'al at-taqwa lahum khayra zad innaka ra'ufur rahimun jawad ya latifal bil ibad ya arhamar rahimin. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.